Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Syakira binti Zakuri, nombor matrik 068568. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan kaedah pembelajaran abad ke-21 yang saya pilih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara ringkas berkenaan dengan pembelajaran abad ke-21. Apa maksudnya? Okey, apa yang dimaksudkan pembelajaran abad ke-21 ni adalah ia merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid dan berteraskan elemen penting. 5 elemen penting yang dinyatakan adalah komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti, dan aplikasi nilai murni dan etika. Seterusnya kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu contoh aktiviti-aktiviti pembelajaran abad ke-21. Antaranya terdiri daripada gallery walk, hot seat, round table, think, pack and share, stage tray dan sebagainya. Terdapat juga kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan pembelajaran abad ke-21, iaitu antara kelebihannya adalah melatih murid untuk lebih berkeyakinan untuk bersuara dalam pembelajaran dan sosial komunikasi mereka. Secara tidak langsung, untuk menarik minat pelajar, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang lemah, untuk bertambah aktif semasa aktiviti pembelajaran abad ke-21 dijalankan. Manakala, kekurangannya pula adalah memfokuskan kepada guru, di mana kekurangan guru yang berkemahiran dalam penggunaan ICT kerana mereka ni tidak menguasai kemahiran penggunaan ICT. Jadi kebanyakannya guru yang mahir sedikit. Seterusnya, bebanan kerja guru yang bertambah kerana banyak aktiviti yang perlu dilaksanakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Jadi, bebanan kerja guru akan bertambah dari masa. Seterusnya kita pergi pula kepada kaedah yang saya pilih, iaitu dinamakan sebagai kaedah fun and pick. Merupakan salah satu daripada kaedah aktiviti pembelajaran abad ke-21. Fun and pick juga boleh dinamakan sebagai kipas dan pilih, kerana aktiviti ni membolehkan pelajar ni bertukar-tukar peranan. Maknanya setiap pelajar ni dia membuat kumpulan yang terdiri daripada 4 orang pelajar dan mereka ni perlu bergilir-gilir dalam setiap peranan. Okey, tujuan aktiviti ni adalah untuk membina raport antara murid, melatih kemahiran mendengar dan bercakap mereka, membantu mereka ni untuk mengulang kaji pelajaran yang lepas dan menguasai isi pelajaran. Okey, kaedah ini juga boleh dijadikan sebagai set induksi pembelajaran bagi murid-murid yang advance, di mana fast learner lah. Secara tidak langsung boleh jadikan sebagai inquiry based learning kepada pelajar-pelajar ni. Antara kelebihan-kelebihan menggunakan kaedah fun and pick ni adalah yang pertama, dari segi penggunaan BBM yang menarik, iaitu dari segi set kad yang digunakan semasa aktiviti itu berlangsung yang mempunyai pelbagai warna dan memainkan peranan yang berbeza. Seterusnya, dari segi murid ni bertambah aktif kerana setiap seorang ni memainkan peranan mereka dan tiada seorang pun akan mendominasikan pelajar yang lain. Maknanya setiap orang ni tak ada yang main satu peranan sahaja. Dan yang ketiga adalah aktiviti ini berpusatkan murid. Sepanjang aktiviti itu berlangsung, murid akan membuat kumpulan dan melaksanakan kaedah fun and pick ni.
dan guru adalah sebagai fasilitator sahaja. Seterusnya, dari segi cara pelaksanaan kaedah Fun and Pick ni mudah saja. Yang pertama adalah di mana guru perlu membina set kad yang berkaitan dengan kandungan pembelajaran seperti soalan yang berkait dalam teks, ulasan aktiviti, soalan perbincangan dan lain-lain. Yang kedua, guru setiap set kad ni akan diberikan kepada setiap kumpulan. Maknanya satu kumpulan tu mempunyai 4 orang ahli yang memainkan peranan yang berbeza. Okey, peranan yang berbeza ni dinamakan sebagai Fun, Pick, Answer and Respond. Fun iaitu pelajar yang pertama, dia menyusun kad seperti kipas. Okey, pelajar yang kedua, Pick, dia memilih kad dan membacakan soalan yang dinyatakan di dalam kad yang dipilih itu. Yang ketiga, Answer, iaitu pelajar yang ketiga ni, tugas dia adalah dia menjawab soalan yang dipilih oleh pelajar kedua tadi. Manakala pelajar yang keempat, Respond, mereka ni memberi respon sama ada setuju atau tidak setuju, memberi komen dan memberi pujian kepada jawapan yang telah rakan yang ketiga tadi jawab. Okey, kemudian setiap pelajar ni dia akan bergila-gila bertukar peranan supaya keseimbangan tu wujud lah. Kerana bila keseimbangan tu wujud, tiada pelajar yang hanya memainkan satu peranan sahaja dan tidak mendominasikan antara satu sama lain di dalam satu kumpulan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.